Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di bawah tajuk pendidikan jasmani yang berkaitan dengan kemahiran permainan tenis. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita lihat dahulu apa yang akan kita lihat ataupun apa yang akan kita belajar dalam tenis bagi tingkatan 4, iaitu dalam standard kandungannya. Okey, yang pertama, semua daripada kamu akan cuba melihat secara teorinya terlebih dahulu bagaimana untuk melakukan kemahiran tenis dalam situasi permainan. Apa kemahiran yang boleh kamu lakukan dalam permainan tenis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu akan cuba mengaplikasikan konsep tentang pengetahuan konsep bagi pergerakan dan juga strategi-strategi yang boleh kamu lakukan dalam permainan tenis. Kemudian yang ketiga, mematuhi, mengamalkan elemen-elemen yang berkaitan dengan pengurusan dan keselamatan. Yang keempat, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. Kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan, kerjasama dalam kumpulan. Kemudian memahami dan cuba aplikasi berkaitan dengan etika dalam sukan ketika melakukan apa-apa aktiviti fizikal. Untuk kali ini, aktiviti fizikal yang kita buat adalah yang berkaitan dengan permainan tenis. Okey, sedikit pengenalan. Okey, permainan tenis ia merupakan satu permainan kategori jaring yang dimainkan secara perseorangan dan juga berpasangan, single dan double dalam satu-satu masa. Okey, permainan setiap daripada permainan ini berbeza dari segi undang-undang dia, kemudian dari segi peraturan permainan dan juga dari segi aturan-aturan taktikal dia. Tenis ini merupakan antara permainan menggunakan raket. Dan ia mempunyai taktikal untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Oleh itu, kamu semua akan didedahkan dengan beberapa jenis taktikal, terutamanya dalam menyerang dan juga bertahan dalam acara perseorangan, acara single, dan juga acara beregu bagi double. Okey, antara kemahiran-kemahiran asas yang saya rasa kamu masih ingat jika kamu lihat pada pembelajaran di tingkatan 3 yang lepas. Permainan tenis mempunyai beberapa kemahiran asas, contohnya seperti servis, pukulan pepat, pukulan kilas, smashy, volley dan juga lob. Ini adalah antara kemahiran-kemahiran asas yang boleh kamu lakukan, praktikkan semasa permainan, dan ia boleh digunakan secara kombinasi bagi kamu merancang taktikal, satu-satu jenis taktikal sama ada menyerang ataupun untuk bertahan, terutamanya dalam situasi tertentu ketika permainan tenis itu berlangsung. Okey, oleh itu murid juga akan membuat keputusan sendiri dalam memilih kemahiran-kemahiran tenis, kemahiran-kemahiran asas yang kamu belajar ketika kamu merancang untuk bertahan ataupun untuk menyerang, mengikut kepada kesesuaian ketika permainan tenis itu berlangsung. Okey, ini adalah beberapa gambar rajah yang dapat kamu lihat dalam buku teks, seperti kemahiran asas melakukan servis, kemudian melakukan pukulan pepat, smashy dan juga pukulan volley. Okey, kita akan lihat dengan lebih terperinci pada muka surat yang berikutnya.
Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu ya. Baik. Bagi pembelajaran yang pertama untuk hari ini, kita nak lihat bagaimana strategi seseorang itu boleh dilakukan, bagaimana untuk menyerang dalam situasi permainan yang sebenar. Okey. Antara kemahiran asas dalam permainan tenis yang boleh digunakan terutamanya dalam melakukan serangan. Okey. Seperti kemahiran servis dan juga kemahiran smashing. Okey, ketika melakukan kemahiran servis dan smashing dan juga pukulan pepat yang laju. Ini yang boleh dijadikan sebagai satu kombinasi yang boleh kamu buat, yang boleh kamu lakukan ketika kamu melakukan serangan dalam permainan. Bagi kemahiran servis, terbahagi kepada beberapa jenis. Contohnya seperti servis cantas, American twist dan servis rata. Bagi pukulan smashy pula, ia lebih sesuai dilakukan semasa bola melantun dalam keadaan yang kedudukan yang lebih tinggi, terutamanya di hadapan jaring. Dan juga pemain boleh melakukan servis ace, iaitu apabila kamu melakukan servis, bola masuk ke gelanggang lawan dan ia tidak dapat dikembalikan ataupun tidak dapat dijangkau oleh pihak lawan, dan ia memberi mata kepada kamu. Manakala pukulan pepat sesuai dilakukan sekiranya hantaran lawan tidak sempurna. Okey, itu beberapa strategi yang boleh kita lihat dalam melakukan serangan ketika dalam situasi permainan. Okey, baik. Yang pertama kita lihat kepada strategi menyerang melalui servis. Bagaimana kita dapat lakukan serangan dalam permainan tenis, melakukan dalam ataupun kita panggil sebagai serangan melalui servis. Yang pertama, dalam gambar rajah ini kamu boleh lihat merujuk kepada arah, yang berwarna biru ini merujuk kepada arah pergerakan bola, manakala yang berwarna putih merujuk kepada arah pergerakan pemain. Okey, bagaimana ia dilakukan? Yang pertama, pemain melakukan servis ke arah pihak lawan menuju kepada sasaran yang sukar diambil. Kamu akan melakukan servis dan akan lihat kedudukan pihak lawan, dan bola itu ataupun kamu melakukan servis di kawasan yang menyukarkan pihak lawan. Kemudian yang kedua, servis dilakukan kepada sasaran yang telah ditetapkan, iaitu di kawasan 1, 2 ataupun 3. Kamu boleh rujuk dalam gambar rajah di sebelah ini. Itu kawasan-kawasan yang boleh kamu lakukan servis yang berada di gelanggang pihak lawan. Kemudian yang ketiga, kamu boleh membuat pemilihan jenis servis berdasarkan kepada kelemahan yang dapat dilihat pada pemain lawan. Dan yang keempat, servis yang baik adalah di kawasan 1 dan juga 3, iaitu di kawasan tepi, kawasan yang boleh kamu lakukan servis, bukan di kawasan 2. Itu kawasan yang biasa dilakukan servis dan memudahkan pihak lawan untuk melakukan hantaran semula kepada kamu. Okey, itu beberapa strategi bagi serangan melalui servis. Kemudian strategi menyerang melalui pukulan pepat dan juga pukulan kilas. Okey, rujuk sekali lagi pada gambar rajah. Okey, biru adalah merujuk kepada arah pergerakan bola, manakala putih pula merujuk kepada arah pergerakan pemain. Okey, yang pertama, kemahiran pukulan pepat juga boleh digunakan dalam serangan bagi menyerang pihak lawan. Okey, ini bergantung kepada pukulan balas bagi pihak lawan ketika permainan.
Jika permainan ataupun pemain lawan menghantar bola ke kanan gelanggang, jika pihak lawan menghantar bola ke kanan gelanggang, pukulan tersebut dengan pukulan pepat ke sasaran 1. Jika bola boleh dikembalikan ke bahagian kiri pemain, pukulan kilas pula boleh dilakukan ke sasaran 5. Dengan merujuk kepada gambar rajah ini, nombor 1 di mana, nombor 5 di mana, boleh rujuk dalam buku teks. Kemudian strategi menyerang melalui smashing. Smashing akan dilakukan di hadapan jaring ketika kedudukan bola itu melambung tinggi di udara di bahagian kamu. Servis yang baik servis yang baik dilakukan untuk mendapatkan bola tanggung di hadapan jaring. Apabila kamu melakukan servis yang baik, pihak lawan akan menghantar semula dan kamu akan mendapat bola tanggung. Kedudukan itu adalah kedudukan yang terbaik untuk melakukan smashing. Pemain lawan berkemungkinan menghantar bola tanggung di hadapan jaring. Pada ketika ini, pemain penyerang bolehlah melakukan smashing dengan keadaan yang lebih laju dengan cepat, pantas dan kelajuan yang tinggi. Kemudian smashing boleh dilakukan dengan kemahiran pepat dan juga pancung kepada sasaran yang telah ditetapkan, bergantung kepada posisi lawan dalam situasi permainan. Kamu akan cuba mencari titik lemah pada pihak lawan dan juga melihat kepada kedudukan posisi lawan. Kemudian kamu akan membuat keputusan di mana sepatutnya kamu boleh melakukan smashing. Kemudian pemain boleh menyasarkan kepada sasaran yang telah ditandakan berdasarkan kedudukan pihak lawan dan juga bola lambung yang dikembalikan sama ada di tengah, kiri ataupun di kanan gelanggang. Baik, ini adalah 3 jenis strategi dalam menyerang, iaitu melalui servis, pukulan pepat dan kilas, dan juga melalui smashing. Kita nak lihat kepada kekuatan dan juga kelemahan bagi strategi menyerang yang kita lihat tadi. Dari segi kekuatan dia, servis iaitu servis yang dimatikan, iaitu sukar dikembalikan oleh pemain lawan. Jika berjaya dikembalikan, bola kebiasaannya akan dalam keadaan tinggi dan melambung ke udara dan memudahkan untuk kamu melakukan smashing. Kemudian jika bola dikembalikan dengan secara tidak selamat, pemain mempunyai pilihan, iaitu menyerang melalui pukulan pepat ke arah kiri ataupun kanan pemain lawan bagi mendapatkan mata. Dan yang ketiga, kombinasi ketiga-tiga kemahiran ini bergantung kepada kejayaan servis dan juga kelemahan bagi pihak lawan. Itu adalah kekuatan bagi strategi menyerang yang kita lihat tadi. Manakala kelemahan dia pula, servis ace biasanya membuatkan pemain penyerang akan kehilangan mata. Kerana apa? Kerana selalunya bola akan terkandas di jaring. Kerana pemain yang melakukan serangan itu, yang membuat servis itu akan melakukan servis yang akan menyusahkan pihak lawan, tetapi ia berisiko untuk terkandas di jaring. Dan kedua, smashing yang laju tanpa kawalan akan menyebabkan bola itu terkeluar daripada sasaran. Dia boleh jadi sasaran itu tidak tepat dan juga boleh terkandas di bahagian jaring. Baik, itu bagi strategi menyerang dalam situasi permainan. Manakala yang seterusnya, kita nak lihat pula kepada strategi bertahan dalam situasi permainan. Baik, kombinasi bagi 3 kemahiran bertahan dalam permainan tenis, iaitu pukulan pepat, pukulan kilas dan juga pukulan lob. Ini adalah strategi asas yang perlu dikuasai
oleh setiap orang yang bermain permainan tenis. Okey, bagi pukulan pepat, ia merupakan kemahiran asas dalam permainan tenis. Pukulan ini adalah pukulan bertahan dalam kedudukan yang selamat. Bagi pukulan kilas, ia boleh dilakukan dengan menggunakan sebelah tangan ataupun kedua-dua belah tangan juga. Manakala pukulan lob, pukulan yang dilakukan dengan melambungkan bola itu ke arah yang lebih tinggi, iaitu melakukan hantaran tinggi bagi melepasi pemain lawan yang berada di kawasan hadapan gelanggang. Okey, baik, kita akan lihat dengan lebih terperinci bagaimana strategi bertahan ini dilakukan melalui pukulan pepat, pukulan kilas dan juga pukulan lob. Okey, yang pertama kita akan lihat strategi bertahan dalam pukulan pepat. Sambil-sambil itu kamu boleh lihat pada gambar rajah yang ada di sebelah bagi setiap keterangan yang ada. Okey. Baik, yang pertama, pukulan pepat ia boleh dilakukan apabila pemain bertahan cuba mengembalikan, dia cuba return balik, okey, pukulan lawan yang menyerang di sebelah kanan gelanggang. Okey. Baik, kemudian pukulan pepat juga dibuat dari tengah gelanggang ke kawasan gelanggang lawan, iaitu pada kedudukan 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Itu yang akan ditentukan oleh pemain tersebut. Manakala yang ketiga, pukulan pepat ini juga boleh digunakan sebagai pukulan serangan. Baik, yang kedua, okey, strategi bertahan melalui pukulan kilas. Bagaimana kita nak lakukan strategi bertahan melalui pukulan kilas? Okey, yang pertama, pukulan kilas dilakukan apabila pemain yang bertahan itu cuba untuk kembalikan semula pukulan daripada pihak lawan yang menyerang dari sebelah kiri, sebelah kiri gelanggang. Itu kamu boleh buat return. Kamu akan kembalikan bola tersebut dengan melalui pukulan kilas. Manakala pukulan ini dibuat untuk menyelamatkan bola daripada dimatikan oleh pemain yang sedang melakukan serangan. Apabila pihak lawan melakukan serangan, kita boleh mengatur strategi untuk bertahan dengan pukulan kilas pada kedudukan gelanggang yang sesuai. Manakala yang seterusnya, strategi bertahan melalui pukulan lob, iaitu menghantar bola dengan kedudukan yang lebih tinggi. Okey, bagaimana ia dilakukan? Okey, yang pertama, pukulan lob dibuat dari garisan belakang gelanggang. Okey, pukulan ini pula merupakan pukulan yang selamat bagi mengelakkan pemain lawan mengembalikan bola yang laju. Manakala pukulan ini juga boleh kadang-kadang pukulan ini boleh menjadi pukulan yang dikatakan sebagai serangan juga jika bola yang dihantar melepasi pemain lawan yang ketika itu sedang berada di hadapan jaring. Dia akan menyusahkan pihak lawan. Mungkin pihak lawan menjangkakan kamu akan menghantar bola di hadapan net, tapi kamu membuat keputusan untuk menghantar pukulan lob yang lebih tinggi dan jauh ke belakang sehingga melepasi pemain pihak lawan. Okey, baik, itu akan menyukarkan pemain pihak lawan juga. Dia boleh menjadi pukulan bertahan dan juga pukulan serangan jika sesuai pada keadaan-keadaan yang tertentulah dalam situasi permainan. Okey, baik. Bagi strategi bertahan yang kita nak lihat tadi, kekuatan dan kelemahan dia. Okey, yang pertama dari segi kekuatan dahulu, pukulan pepat yang dibuat dengan baik, okey, ini akan menjadi pukulan serangan sekiranya dihantar kepada kawasan ataupun sasaran yang betul dan tepat. Okey, baik, pukulan lob yang dihantar ke belakang pihak lawan tadi,
Okey, ini akan memberi peluang kepada pemain bertahan untuk kembali ke tengah gelanggang. Dia mengambil masa sedikit dan memberi peluang kepada kamu untuk berada kepada kedudukan yang selesa semula untuk bersedia dengan pukulan balas daripada pihak lawan. Manakala dari segi kelemahan, pukulan kilas tadi sukar untuk dihantar untuk dipukul kepada sasaran yang tepat. Dia boleh menjadi risiko kamu akan terkandas di bahagian jaring. Kemudian yang kedua, pukulan lob sukar untuk diagak dan selalunya dia akan terkeluar daripada garisan gelanggang kerana hantaran yang perlu dilakukan dalam keadaan yang tinggi dan jauh ke belakang. Itu yang memberikan risiko bola tersebut akan terkeluar daripada garisan gelanggang. Dan yang ketiga, pukulan kilas pula sukar untuk dilakukan jika pemain lawan membuat pukulan yang laju dan pantas. Itu yang akan menyukarkan apabila kamu nak melakukan pukulan kilas. Baik, kemudian kita nak lihat juga tadi yang kita sebutkan dalam permainan tenis terdapat dua jenis permainan, iaitu dua jenis kategori, permainan secara individu dan juga permainan secara beregu, secara double. Baik, kita lihat yang formasi kedudukan bagi permainan beregu, di mana kedudukan yang sepatutnya. Okey, baik. Strategi permainan beregu dia agak berbeza dengan permainan perseorangan, individu. Okay, kemudian strategi ini lebih kepada menyerang dan banyak bermain di bahagian jaring. Dalam permainan beregu, kerjasama dan persefahaman antara pemain adalah aspek yang paling penting, kerana ia melibatkan dua orang yang berada dalam satu gelanggang. Kemudian terdapat beberapa formasi di gelanggang dalam permainan beregu. Formasi ini akan berubah mengikut jenis pukulan dan juga kedudukan regu bagi pihak lawan. Okey, baik. Berdasarkan kepada gambar rajah, dilabelkan bagi setiap pemain A, A1, B, B1. Okey, dalam gambar rajah ini, A yang pertama adalah dirujuk kepada orang yang melakukan servis, A. Okey, tengok kedudukan dia pun kita dapat lihat dia sedang melakukan servis. Okey, bagi A, dia akan melakukan servis kepada B bagi pihak lawan. Okey, dalam kedudukan gelanggang secara bersilang. Okey, B bagi penerima servis. Manakala A1 kedudukan bagi pasangan pembuat servis, orang yang melakukan servis, iaitu rakan sepasukan bagi A. Manakala B1 iaitu pasangan bagi penerima servis, pasangan ataupun kawan pasukan bagi pemain B tadi, iaitu B1. Okey, kita nak lihat cara bermain bagi formasi 1, iaitu formasi pukulan servis oleh pihak lawan. Okey, dalam gambar rajah ini akan ada dua pasukan. Kumpulan A akan memulakan permainan dengan melakukan servis. Okey, permainan akan berlangsung di gelanggang badminton lah. Kita dapat lakukan secara fizikal apabila kembali ke sekolah kelab. Okey, baik. Di sini kita nak lihat secara teorinya terlebih dahulu. Okey, kamu rujuk kepada gambar rajah ini. A, yang pertama, servis akan dilakukan oleh murid A ke dalam petak servis dalam gelanggang penerima servis kepada B. Okey. Kemudian murid A akan bergerak ke arah jaring. Murid A1 masih berada di petak yang sama dan bergerak lurus ke belakang, kemudian dalam keadaan sedia untuk melakukan pukulan balas. Kemudian murid B, dia akan mengembalikan servis dengan pukulan lob ke belakang murid A1. Manakala murid B1 pula, dia akan bergerak ke tengah gelanggang bagi bersedia menanti pukulan yang akan dibuat oleh murid A1 pula. Jika pukulan murid A1 ke arah jaring, murid B1 dia akan bersedia untuk melakukan pukulan smashy sekiranya bola tanggung ataupun pukulan volley, iaitu pukulan bola separuh tanggung.
Okey, dia akan lakukan pukulan balas ke arah sasaran 1, 2, 3, 4 ataupun 5 di gelanggang lawan. Okey, walau bagaimanapun semua strategi dan formasi berdasarkan jangkaan, iaitu pukulan daripada pihak lawan dan jenis pukulan yang dihantar. Manakala pemain yang berada di hadapan perlu mematikan hantaran lawan menggunakan smashy ataupun volley. Okay, kemudian pemain yang berada di belakang pula akan menghantar bola bagi menyerang kumpulan lawan dan memudahkan pemain hadapan untuk mematikan bola yang dihantar dalam keadaan tidak sempurna. Manakala kumpulan yang berjaya mengumpulkan 45 mata terawal akan dikira sebagai pemenang. Okay, kedua-dua kumpulan bermain dalam situasi permainan sebenar, dalam mengaplikasikan peraturan dan undang-undang permainan tenis. Okay, ini adalah beberapa keadaan yang dapat kita lihat formasi pukulan servis daripada pihak lawan. Okay, kemudian yang seterusnya formasi pukulan lob. Okey, seperti biasa kita akan bahagikan kumpulan. Kita akan buat apabila kita kembali ke sekolah. Kita kena lihat secara gambarannya dahulu. Okey, yang pertama murid A akan membuat servis manakala murid B membalas dengan pukulan lob ke belakang murid A1. Kamu rujuk pada gambar rajah. Kemudian murid B akan bergerak ke hadapan jaring. Apabila murid A membalas pukulan murid B dengan pukulan kilas menyilang ke arah sebelah kiri gelanggang murid B, murid B1 pula membuat pukulan smashy ke arah sasaran yang ditentukan, sama ada 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Kemudian murid bebas untuk bergerak dalam gelanggang secara kehadapan belakang, kiri ataupun kanan mengikut kepada kesesuaian untuk menyerang ataupun bertahan. Okey. Semua strategi dan formasi berdasarkan kepada jangkaan yang hendak kita terima pukulan daripada pihak lawan dan jenis pukulan yang dihantar. Manakala pemain hadapan perlu mematikan hantaran lawan dengan menggunakan smashy ataupun volley, manakala pemain yang berada di belakang perlu menghantar bola bagi menyerang kumpulan lawan dan juga memudahkan pemain hadapan untuk mematikan bola yang tidak sempurna. Okey, kemudian apabila mata mencapai 45, ia akan dikira sebagai pemenang lah. Okey, seperti tadi juga. Okay, kemudian pukulan smashy. Okey, murid A akan membuat pukulan smashy di tengah gelanggang. Okey. Kemudian murid B membalas dengan pukulan lob ke belakang bagi mengelakkan murid A1 menyerang dengan pukulan smashy di bahagian jaring. Kemudian murid A akan membuat pukulan kilas ke arah murid B. Kemudian murid B pula membalas dengan pukulan pepat ke penjuru kiri gelanggang murid A. Pemain yang menerima smashy ini perlu berada di garasan belakang gelanggang kerana lantunan bola akan menjadi lebih jauh. Kemudian 45 mata terawal dikira sebagai pemenang. Bagi kelemahan dan kekuatan bagi formasi pukulan. Okey, kekuatan dia bagi formasi satu tadi yang kita lihat, ia adalah merupakan formasi asas, formasi yang biasa, terutamanya dalam permainan double, beregu. Bagi formasi yang kedua pula tadi, ia pula diubah mengikut kepada jenis pukulan balas yang dibuat oleh pihak lawan. Dia berubah-ubah bergantung kepada pukulan yang dilakukan oleh pihak lawan. Manakala kelemahan dia pula, pergerakan pemain adalah terhad dan memudahkan pemain untuk mematikan bola untuk mendapatkan mata. Okey. Okey, itu pembelajaran bagi permainan tenis untuk tingkatan 4 pada hari ini. Okey, kamu diminta untuk menjawab soalan kuis yang telah disediakan. Okey. Kemudian kamu akan tamatkan pembelajaran pada hari ini. Yeah.